Okay, korang tiga-tiga Aiman, Izzat dengan Atifah, korang ada produk sendiri kan masing-masing? Ada saya dropship. Oh, dropship. Izzat dropship. Aiman? I sebenarnya beli from Shopee, supplier China. Oh. And then nak jual balik sebenarnya. So masa tu macam nak jual kat Instagram, nak brand balik lah. Apa? Tapi lepas tu macam nak try juga Shopee, tapi tak, dah try iklankan semua tak tahu macam mana nak gerakkan sebab barang tu I beli kat Shopee juga. So saya tak tahu macam mana boleh ke kalau handbag kan? Aiman handbag kan? Handbags tu. Atifah? Jadi saya cerita macam mana yang saya rasa okey lah kalau nak compete. Sebab kalau macam handbag kan, kalau korang search kat Shopee tu terlampau ramai dan agak banyak benda yang sama. Kalau sebelum ni maybe boleh buat. Sebelum ada Shopee, kita ada banyak apps lain lebih kurang Shopee macam Taobao, Alibaba. Kita boleh buat macam tu. Kita boleh order dalam kuantiti banyak, kita boleh rebrand sendiri. Tapi sekarang dah susah nak buat cara macam tu untuk zaman sekarang sebabkan ada Lazada, sebabkan ada Shopee, sebab orang tahu, dia orang boleh cari dekat situ. Kan? Okay, so kat sini saya akan bagi tahulah macam mana saya macam olah sikit cara kita nak jual kalau kita nak jual barang yang sama tapi dekat Shopee macam tu Okay. So okay. So kalau siapa yang ada produk sendiri tu tak apa, teruskan. Ni saya share kalau in case lah korang nak tambah produk ke atau in future nak buat brand baru ke kan dengan cara dropship ni. Sebab saya pun buat dropship juga sebenarnya. Ada sebelum saya buat brand sendiri pun saya start dengan dropship lah kiranya. Okay. So cara dia, contohlah korang dah buat research, korang rasa berminat nak jual kapet kan. So korang search kat sini, korang search kat Shopee, kapet. Lepas tu memang keluar banyak sangat jenis kapet kan, ada banyak harga, ada banyak design, ada banyak size semua kan. So apa yang korang perlu buat, korang kena tengok mana yang macam ada kualiti yang bagus dari segi rating, dari segi gambar, okay, dari segi apa, design, korang pilih lah macam carilah kapet yang macam rare sikit ke, okay, yang kualiti best ke, okay. Lepas tu korang tengok harga dia berbaloi tak kalau korang nak markup untuk jual balik macam tu. Okay, sebagai contoh contoh bila saya dah search semua, saya rasa yang seller ni paling okey. So apa saya buat, saya akan contact seller ni, okey. Contact seller ni dan inform dia yang saya nak jadi dia punya dropship. Macam tu. Biasanya kalau macam seller-seller macam ni biasa 31,000 ni terjual, biasanya memang dia akan ambil reseller lah. Biasanya dia orang benarkan reseller untuk jual balik produk dia orang. Bila ada order, submit je dekat dia macam tu. Okay. So tu salah satu cara dropship lah kiranya. Okay, lepas kita dah tahu, kita dah confirmkan kita nak pilih supplier mana, kita minta kebenaran dia, kita ambil gambar dia untuk kita jual dekat kita punya Shopee. Tapi dengan syarat, kita jangan letak gambar sebiji macam gambar dia. Tu tak boleh. Kalau kita letak gambar sebiji macam gambar dia, jual, lepas tu harga pula kita jual lebih mahal pada dia, of course lah sebab kita nak commission kan. So daripada situ kalau orang ternampak design yang betul-betul sama, gambar yang betul-betul sama tapi harga berbeza, mestilah dia beli dekat yang lagi murah, betul tak? Okay. So apa yang korang perlu buat, korang boleh ambil gambar dia sebab korang dah minta izin kan. Okay, lepas tu korang perlu edit. Korang boleh edit sendirilah bagi gambar tu lagi nampak eksklusif. Faham tak? Biasanya kalau macam beginner, guna Canva je. Kat Canva tu macam ada sangat banyak template untuk korang guna untuk edit gambar. Okay, siapa biasa guna Canva? Biasa tak? Biasa kan?
Oh, saya tak pernah guna. Oh, Izzat tak pernah guna Canva. Sorry. Dia punya apps nama apa? Canva. Betul. Canva. Oh, saya biasa guna Photogrid. Sama juga kan? Apa dia? Saya biasa guna Photogrid je. Photogrid tu, saya tahu Photogrid tapi bagi saya Canva tu lebih memudahkan dan dia sangat banyak template yang memudahkan seller untuk buat design tau. Template macam mana? Dia template ni Dia Sekejap saya tunjuk. dia contoh. Macam nak edit apa? Canva ni salah satu yang memang paling ramai orang guna lah sekarang ni mostly. Especially kalau sell online, memang akan guna Canva. Macam nak letak frame macam tu kan? Betul. Kalau macam kita contohlah kan, kita ada produk macam Izzat jual jam kan. Kita boleh remove background, kita boleh letak gambar yang dah remove background tu dekat template tu. Kita boleh masukkan lah design-design ke atau macam apa benda yang related dengan jam macam design masa ke kat belakang tu, macam nak letak matahari ke, ikutlah kesesuaian macam tu. Background itu banyak variety lah. Ya, betul. Yang mana satu yang ni yang logo dia warna Biru. tulis C besar tu kan? Ya, betul yang tu. Tu Canva. Kita sangat galak kalau especially beginner kan. Kita mana ada reti Photoshop ke AI ke kan. Try Canva tu. Canva sangat memudahkan, serius. Sekejap ya. Saya nak login sebenarnya dari sini. Okay. Sekarang ni korang nampak dekat skrin gambar apa slide tadi ke? Gambar slide. Okay. Sekejap saya share ni. Okay, nampak tak? Ni adalah Canva punya apps lah. Kalau ni daripada laptop, dia kalau dekat apps tu ada. Nampak tak? Dia sangat banyak template tau. Dari segi presentation boleh, logo nak buat kat sini boleh, Instagram post. Okay. Contohlah kalau kita nak edit untuk Instagram post, tekan je kat sini. Nanti dia akan keluar banyak lah template untuk Instagram post. Tapi korang jangan ambil yang macam berbayar. Macam ni berbayar, pro ni berbayar. Dia ada banyak yang free. Macam ni free. Macam tu. Okay. Kat sini pun ada template. Social media, business, marketing, etc. Korang tekan dekat situ nanti dia akan keluar lah semua yang related dengan Instagram punya template. Dia sangat banyak. Korang perlu edit je. Macam letakkan gambar macam tu. Lepas tu kita boleh pilih lah. Kalau kita nak kategori makanan, dia akan keluar lah semua template yang related dengan makanan. Macam ni free. Banyak juga berbayar sekarang. Macam tu lah. Kalau memang yang biasa sangat guna Canva dan dia rasa berbala nak bayar, dia akan bayar lah macam tu. Saya baru dengar lah nama apps ni. Ya ke? Muncul join. Kalau tak tahu sampai ke sudah. Okey macam ni, nampak ni kalau yang related dengan makanan lah kalau korang jual makanan. Korang just edit je letak gambar lain. Lepas tu edit gambar edit tulisan kat sini. Ni dia punya overview lah untuk edit. Saya tunjuk sikit kalau macam kat sini kan. Gambar ni, korang nak tukar gambar lain, korang tukar dekat sini upload. Boleh tekan upload media. Okay.
Lepas tu kat sini ada banyak elemen, ada banyak gambar. Lepas tu kat sini teks. Kita boleh pilih nak letak teks. Design lain-lain pun boleh. Semua banyak yang free je. Korang ambil yang free je. Macam ni. Ikutlah. So kita boleh edit sendirilah ikut kreativiti. Kalau macam kita jual apa, jual jam ke benda yang related dengan phone kan. Boleh save je. Nanti dekat template tu. Macam tu lah. Okay. So nanti boleh download Canva. Untuk siapa yang belum download lagi, korang boleh explore sendirilah. Macam-macam template boleh guna kat sini. Nampak ni, bawah ni banyak semua free je. Free. Yang ni yang pro. Ni free. Ni free. Kalau untuk Instagram story pun ada. Dia punya size. Kalau macam ni kan kita pilih untuk Instagram post. So dia memang apa, memang letak, dia memang bagi template yang size untuk Instagram post. Kalau kita pilih untuk Instagram story, dia akan bagi terus template untuk size Instagram story macam tu. Macam ni kan, ni Instagram story. Okay. So, kalau macam ni contoh saya tunjuk sikit. Ni untuk Instagram story. So dia bagi size tu memang dah size Instagram story dah. So kita perlu buat just edit je dia punya design dalam tu untuk update kita punya social media macam tu. Sama juga dengan Shopee. Kalau untuk Shopee kita boleh ambil untuk size Instagram post sebab size dia sama iaitu petak segi 4 sama. Dia banyak yang free, macam ini free. Macam bawah ni free. Banyak sangat free. Kena rajin scroll lah tengok. Macam tu. Okay. So itu saja. Kita balik semula dekat topik tadi. Kejap Okay, tu korang perlu buat lah. Tu salah satu apps Canva tu salah satu apps yang korang boleh edit gambar. Okay, so kalau macam contoh lah korang dah pilih untuk jual kapet, korang ambil gambar-gambar daripada supplier tu, korang edit. Okay. Korang boleh remove background, tahu kan? Apps untuk remove background tahu tak? Salah satunya tahu tak? Tak tahu Tahu tak bukan apps lah, dia website untuk remove background. Remove.bg, kejap saya tunjuk. Oh, remove background Betul. So kalau macam contoh kita nak buat design untuk produk kita, mestilah kita nak nampak eksklusif sikit kan. So kalau ada background tu tak berapa lawa lah. So kita nak remove background tu. Pergi je dekat apps ni. Betul. Kejap Nampak tak? Remove.bg. Okay. So pilihlah mana-mana gambar. Ini sebagai contoh Nampak tak? Nampak tak original macam ni? So kita dah contohlah kita nak jual kapet kan. Lepas tu kita kapet yang daripada supplier tu ada background lah kan. Dia dah ambil gambar macam tu, so nampak background semua, kita nak remove. Kita upload je kat sini, dia automatically remove. So kita perlu download sahaja. Macam tu. So dah dapat lah. Gambar boleh Semua gambar boleh remove background Ya, semua gambar boleh. Okay, contoh gambar lain kejap. Saya cuba ambil gambar. Tak banyak contoh lah pula. Okay, tapi biasanya macam ni air fryer. Dia biasanya kalau macam gambar yang background tak terlalu banyak lah, maksudnya cubalah minta gambar yang background plain. Maksudnya kalau macam kapet tu just ada sikit-sikit je tepi-tepi dia nampak lantai ke apa, tak apalah. Kalau macam tu boleh macam ni. Kan automatically remove. So senang, kita just download je.
Okay, sekarang ni sangat banyak benda yang memudahkan kita, so kita tak perlu nak menyusahkan diri. Faham tak? Okay. So kalau kita dah dapat gambar-gambar yang dah background remove ni, so senanglah untuk kita design dekat sini. Kan? So kita pilih je mana-mana template. Lepas tu kita boleh edit lah untuk masukkan gambar. Nampak tak? Nampak tak overview Canva ni? Nampak kan? Nampak. Kita cuba pilih salah satu kejap. Okay, sebagai contoh yang ni Okay, tadi kan kita dah ada gambar yang dah di remove background kan. So contohlah kita nak tukar gambar perempuan ni. So kita nak tambah gambar yang tadi tu. Okay, kita upload je. Kita upload gambar tu. Lepas tu bila dah habis upload tu, kita masukkan. Macam tu. So bolehlah tak macam ni. Faham tak? As simple as that. Okay. So mudahlah. Macam nampak lagi eksklusif lah, faham tak? Kita boleh nampak gambar tu lebih cantik. Okay. Itu salah satulah, dia ada banyak lagi, korang boleh pilih je. Macam tu. Okay. So tu untuk edit gambar dan apps remove.bg, nanti saya bagi semua link dia. Korang boleh ni je. Korang boleh tekan je untuk download. Okay. So kita balik semula dekat cara dropship tadi kan. So kita dah ada gambar kita sendiri. Nampak kan PowerPoint punya slide? Nampak tak? Nampak. Okay. So kita dah ada gambar kita sendiri kan. Kita dah tahu cara nak edit macam mana kan. So kita dah dapat gambar-gambar kita sendiri, kita dah edit siap-siap. So kita boleh create account Shopee seller kita. Kita masukkan gambar-gambar tersebut dengan description bla bla bla. Okay, letak harga, kita markup lah sikit. Contoh kalau macam ni dia jual RM34.50 untuk size M. Maybe kita boleh markup jadi RM44.50. So kat situ commission kita dalam RM10 kan, faham tak? Okay, lepas tu once ada customer beli macam ni. Okay, masa lepas korang dah upload gambar yang korang dah edit semua tu, kita masuk ke description. Sebabkan korang tak pegang stok kan, so macam mana korang nak pergi post barang sebab korang tak ada stok. So cara dia, korang perlu edit dekat shipping setting kat sini. Okay, korang kena tukar. Kejap Korang kena tukar kat sini. Standard delivery ni korang kena off-kan semua. Standard delivery ni adalah delivery yang dah ditetapkan oleh Shopee. Kalau korang on kan benda ni, kalau ada customer order, korang perlu download AWB, Available Shopee untuk korang pergi post sendiri. Jadi sebabkan kita ada barang kan, kita cuma buat dropship. So kita hanya boleh on kan untuk shipping option others ni. Untuk West dengan East, which is Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Kita boleh letak sendiri harga untuk Sabah Sarawak RM15. Biasanya postage kan, untuk Semenanjung RM8 macam tu. Okay. Faham tak? Okay. Okay, so benda tu dekat shipping setting kat sini lah. Okay, korang take note benda ni Kat shipping setting, standard delivery ni kalau boleh off-kan semua untuk korang punya produk yang under supplier tu, yang korang join dropship tu, korang perlu off-kan yang ni. Korang boleh on yang ni je untuk West dengan East. Tapi kalau macam saya contoh, saya tanya sikit, kalau macam saya contoh, macam agent tu dia dah suruh kita select untuk JNT. So agent mana ya? Yang saya kan under dropship kan. So dia suruh tick je untuk JNT. Oh, maksudnya kalau ada order awak bagi Saya je. akan print. Saya akan print
AWB tu dekat dia, so saya bagi dekat dia terus lah. Oh, maksudnya orang dekat ke ejen tu? Tak jauh, saya hantar through WhatsApp je. Oh, faham. Kalau macam Saya ha? so saya print dekat, kan bila kita dah order, dekat my order tu kan, so kita dah proceed, lepas tu kan kita boleh print AWB tu kan. Tu. So AWB tu saya forward je kat dia. Faham? Macam tu tak apa kan, kita just select je lah kan apa yang dia suruh kan. Betul. Kalau macam tu tak apalah. Maksudnya tu memang dah dia nak tolong macam ni. Dia nak uruskan kalau ada customer you, lepas tu you bagi AWB kat dia, dia nak print kan, dia nak postkan. Macam tu tak apalah kalau dia boleh buat macam tu. Tapi yang macam supplier Shopee ni banyak ada daripada luar negara juga sekarang tu. Dan tak semua boleh tak semua boleh printkan untuk kita macam tu. Okay, so cara dia kita sendiri yang kena pergi order dekat dia punya account, dan bila dapat tracking number tu kita update dekat kita punya dekat customer kita punya detail lah. Kejap lagi saya tunjuk. Cuma ni saya nak tunjuk kat sini untuk buat dropship cara yang saya ajar tadi. Okay, korang dah pilih supplier, korang dah bagi tahu dia nak join jadi dropship. Kalau ada order, korang akan submit dekat dia macam tu. Okay. So kat sini shipping setting, kalau untuk cara ni korang hanya boleh guna yang ada ni je, sebab korang tak perlu print AWB bill. Korang hanya perlu masukkan nombor tracking. Okay. So misalnya contoh tiba-tiba korang dah buat macam tu, ada satu order masuk. Contoh macam ni kan. So kalau korang tekan yang ni, korang setkan untuk shipping option west dengan east ni, untuk others ni, dia akan keluar macam ni tau. Ship macam ni. So apa yang korang perlu buat, korang tekan ni kat sini, korang tekan kat sini, dia akan keluar detail customer ni. So korang perlu copy sebiji-sebiji detail customer ni, dia punya nama, dia punya number phone, dia punya address. Lepas tu korang pergi dekat seller tadi, korang punya supplier tu, korang order sebiji apa yang customer tu order kan. Contoh macam ni, kod MA480. So order yang samalah, MA480, okay. Tapi kat sini harga dia 100 kan. So kalau korang punya, korang markup RM60 lah, ni contoh So korang punya commission dekat sini dah RM60, faham tak? Okay, so korang masukkan sebiji detail customer tu, nama dia, number phone dia, alamat dia, sebiji. Okay, apa yang dia order. Okay, lepas tu order macam biasa, place order. Okay, lepas tu bila korang dah place order, of course lah korang kena dahulukan duit sendiri dululah kan. Okay, tapi dahulukan duit sendiri pun tak apa, sebab kita memang dah ada customer. Okay, duit tu akan masuk juga dekat kita punya Shopee wallet once customer tu dapat dia punya barang. Okay, so lepas kita dah place order, nanti supplier tu dia akan, lepas dia dah post, dia akan update tracking number macam ni. Okay, dia akan tulis lah standard delivery JNT Express. Apa yang kita perlu buat, kita ambil copy dia punya tracking number tu, kemudian kita pergi balik dekat sini tadi. Kat sini tadi kita tekan ship kan. Dia akan keluar macam ni. So kita pilih Express JNT, kita masukkan tracking number kan, sebiji yang macam ni kan, daripada supplier tadi kita masukkan sebiji, kemudian kita tekan ship, settle. Okay, jelas tak? Faham tak? Okay, kalau dia tak ada apa-apa efek kalau kita kan dekat address ni kan. Kalau kita tukar-tukar alamat pun tak ada apa-apa efek kan. Apa-apa efek. Korang boleh tambah alamat sampai maksimum berapa ya? 20 tak silap. Lepas tu kalau dah maksimum, mana alamat yang lama-lama tu korang boleh delete je. Tambah yang baru macam tu lah. Kalau kita tukar dekat yang by default tu, kalau kita tukar kat situ boleh ke? Ke kena add address kat bawah? Kalau tukar kat situ pun boleh. Kalau nak add address ya, pun kan? Tapi kalau nak memudahkan, better add address. Sebab default tu kan kita punya sendiri biasanya. Kita punya alamat, kita punya nama kan. So lagi better add address lah. So kita tambah address customer tu macam tu. Atifah dengan Iman ada soalan ke pasal dropship ni? Tak ada. Jelas tak? Jelas tak? Kalau macam Wahida buat dropship sebelum ni, kan tadi cakap maksudnya kita bayar guna duit kita dulu kan untuk order kat
supplier tu. Kalau macam ni kita nak make sure customer yang order kita tu dia bayar kat kita. Maksudnya macam Memang kan customer kalau dia dah bayar, memang duit tu dah ditransfer ke Shopee. Cuma Shopee dia akan hold. Dia akan hold duit tu selagi barang tak sampai kat customer, selagi tu dia tak releasekan dekat kita. Macam tu je. Sama je macam kita pegang stok sendiri. Tak ada beza pun, sama je. Okay. Nanti dia akan bagi tahu kan dekat app Shopee tu yang dia cakap customer dah buat payment. Betul. Yang macam ni lah. Dia akan keluar kat sini. Kat sini. Kat to ship ni. Kalau macam ada orang, nampak ada orang macam tu. Kalau macam yang ini untuk DS kan. Kalau macam kita yang arrange shipment sendiri macam mana? Arrange shipment sendiri macam biasa je lah. Kalau arrange shipment kita tekan, dia bukan ship. Dia punya kat sini dia akan tulis arrange shipment. So tekan arrange shipment tu. Lepas tu dia akan suruh kita print airway bill. Biasanya kalau kita ada produk sendiri lagi better kita print airway bill lah sebab postage lebih murah kan. Postage dengan Shopee kan lebih kurang RM4, RM5 macam tu. So kalau kita dapat JNT, kita print lah dan kita post kat JNT macam biasa. Iman pun dah dapat tak customer dari Shopee ke tak pernah lagi? Tak. Oh, okay, tak apa. Lepas ni kalau contoh kalau dapat nak tanya pun boleh. Vida boleh ni lah. Boleh. Lagi saya nak tanya, kan lepas kita dah arrange shipment kan? Bila kita dah tekan arrange shipment, lepas tu tiba-tiba macam customer cancel tu, macam mana? Kalau kita tak boleh cancel kan? Kalau kita dah tekan arrange shipment, customer memang tak boleh cancel. Kalau dia tak boleh cancel lah kan? Kalau kita tak tekan lagi, kalau time tu boleh cancel lagi. Oh, okay. Sama juga dengan ship ni. Kalau once kita dah tekan ship, customer dah tak boleh cancel lah. Okay? Okay. Lagi tak soalan pasal dropship ni? So dia ni. Okay, kalau contoh saya proceed dengan topik yang ketiga lah, which is rahsia untuk lawan pesaing dekat Shopee kan. Okay. Okay. Kan macam korang tahulah kan dekat Shopee terlampau ramai seller, terlampau ramai pesaing. So macam mana kita nak compete?